Bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 708. Apa nilai integriti bagi yang tiada integriti? Pertukaran speaker impian rakyat yang punah. Kanun gesa SPRM dan media bersikap profesional. Jangan jadikan parti pajak gadai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata peranan dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh kerajaan dan rakyat adalah bagi memastikan kelangsungan pembangunan negara secara kompetitif, berintegriti dan bermaruah agar semua rakyat mengecapi taraf hidup yang wajar serta tumpuan terhadap pembangunan dan kemajuan negara untuk mencapai taraf negara maju lebih awal turut dapat direalisasikan. Muhyiddin berkata statistik rasmi adalah teras kepada proses pembentukan dasar sosio-ekonomi negara. Dalam aspek tersebut, Jabatan Perangkaan Malaysia diberikan tanggungjawab untuk menghasilkannya. Pastinya dengan ketersediaan statistik yang teguh, penyaluran sumber negara bagi perancangan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara cekap serta berkesan. Perangkaan ini perlu berintegriti dan boleh dipercayai dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar, ujarnya seperti dipetik Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pelancaran Hari Banci Penduduk dan Perumahan 2020 atau Banci 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya baru-baru ini, di mana silapnya Muhyiddin bercakap tentang integriti. Namun kenyataan beliau dipersenda oleh bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Hebat PM Gomen Tebuk Atap masih boleh bercakap tentang integriti tanpa ada rasa malu. Saya tak pasti bagaimana beliau dan para anggota kabinetnya dalam Gomen Tebuk Atap yang dibina dengan khianat mandat rakyat mengukur nilai sebenar integriti, sindir Hanifah. Maksud ahli Parlimen Sepang itu seseorang yang sudah kehilangan integriti kerana merampas kuasa kerajaan yang telah diberi mandat oleh rakyat patut rasa malu untuk berhujah tentang integriti. Merampas kuasa melalui tebuk atap seperti istilah yang digunakan oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, adalah perbuatan khianat yang tidak selari dengan nilai integriti. Dalam hubungan ini, Hanifah bertanya kepada Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Hadi Awang yang dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Nak tahu juga apa kayu ukur yang YB Menteri Agama dan Duta Khas PM Gomen Tebuk Atap pegang bagi menilai integriti sebenarnya? Ada pepatah Arab yang bermaksud orang yang tiada sesuatu tak boleh nak beri sesuatu. Jika anda tiada integriti, bolehkah anda bercakap tentang integriti? Soalnya, beliau kemudian mengambil contoh bekas pengerusi Finas Datuk Hans Isaac sebagai insan yang lebih layak bercakap tentang integriti. Hans Isaac, seorang profesional dalam bidang perfilman, telah diganti dengan seorang ahli politik, Zakaria Abdul Hamid. Antara perkara yang boleh menjejaskan integriti sesebuah kerajaan ialah apabila jawatan-jawatan diberi sebagai ghanimah untuk ditukar dengan kesetiaan. Sifat istiqamah bermaksud tetap atau berpendirian teguh atas kebenaran. Sifat ini menjadi tuntutan Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam surah Fusilat ayat 6 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yakni yang membawa kepada mencapai keredaannya, serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu, dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Sukar bagi sebuah kerajaan untuk dilihat berintegriti apabila cara ia menjadi kerajaan terus dipertikaikan, apabila ghanimah didambakan demi tukaran untuk sebuah kesetiaan.
apabila keredaan Allah dikesampingkan demi kesenangan dunia. Selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 lalu, persidangan penggap pertama Parlimen ke-14 menyaksikan pelantikan bekas Hakim Mahkamah Rayuan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Pelantikan beliau disokong oleh semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, pengamal undang-undang. Muhammad Arif dalam ucapannya berharap budaya demokrasi akan terus diamalkan secara berkesan, adil dan saksama. Speaker bukan dari kalangan ahli parlimen boleh mengembalikan keyakinan awam terhadap institusi parlimen. Supaya budaya demokrasi berparlimen negara kita bertambah berkesan, adil dan saksama. Bagaimanapun, Muhammad Arif bukanlah individu pertama yang dilantik sebagai speaker walaupun bukan ahli parlimen. Pakatan Harapan mahu speaker parlimen yang komited kepada agenda reformasi dan melihat pihak eksekutif bertanggungjawab kepada pihak badan perundangan. Speaker terdahulu semasa pentadbiran Barisan Nasional atau UMNO, Tan Sri Pandika Amin Mulia, ternyata gagal melaksanakannya. Beliau gagal melindungi hak rakyat untuk mendapat integriti dan seterusnya meyakinkan rakyat tentang kedaulatan institusi parlimen di negara ini. Beliau jelas sangat memihak kepada UMNO Barisan Nasional, khususnya dalam isu kritikal seperti 1MDB. Pelantikan Muhammad Arif dibantah oleh ahli parlimen UMNO dan PAS, entah apa alasannya. Selain Muhammad Arif, dua ahli parlimen iaitu Datuk Muhammad Rashid Hasnon dan Nga Ko Ming telah dilantik sebagai timbalan speaker selepas pengundian. Dengan pelantikan dua speaker berbangsa Melayu Islam dan seorang berbangsa Cina, maka nampak sikap hipokrit ahli parlimen UMNO dan PAS yang enggan menerima speaker Melayu beragama Islam. Kini hasrat mereka untuk menukar speaker tersebut akan menjadi kenyataan. Walaupun Muhammad Arif telah menunjukkan komitmen dalam reformasi parlimen, namun kerajaan tebuk atap telah membawa usul mahu menamatkan perkhidmatan beliau pada sidang parlimen akan datang tanpa sebarang penjelasan dan sebab yang lebih kukuh. Perkara 57-2-C Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa kuasa untuk menentukan kekosongan speaker terletak kepada sokongan ahli parlimen dan peraturan mesyuarat 6 Dewan Rakyat. Bagaimanapun, disebabkan dalam sistem demokrasi parlimen perwakilan ini pihak yang menguasai kerajaan mendominasinya, maka Muhammad Arif dan Nga Ko Ming berkemungkinan besar akan diganti. Parlimen yang berfungsi secara telus, berintegriti sebagai badan semak dan imbang yang efektif adalah menjadi impian rakyat Malaysia. Rakyat tertanya-tanya sama ada segala amalan pentadbiran yang baik sejak melalui pembaharuan institusi parlimen atas inisiatif Muhammad Arif akan diteruskan atau punah di tengah jalan. Jawatan Kuasa Pemandu Bersih 2.0 telah melancarkan gesaan menerusi laman change.org untuk mengekalkan Muhammad Arif. Menurut Bersih 2.0, sebagai rakyat dan pembayar cukai, kita membayar RM44 juta setahun secara bulanan, termasuklah RM16,000 untuk ahli-ahli parlimen, RM31,000 untuk yang di-Pertua Dewan dan RM22,000 untuk timbalan bagi menanggung Dewan Rakyat. Memandangkan Malaysia sedang menghadapi penularan wabak COVID-19 dan kemelisitan ekonomi global, kita tidak dapat menanggung Dewan Rakyat menjadi gajah putih yang menelan perbelanjaan RM44 juta setahun untuk allowance sahaja atau hanya meluluskan kehendak eksekutif sahaja. Jom rakyat Malaysia, nyatakan pendirian anda. Ramai yang tertanya-tanya apa yang berlaku ekoran penahanan Reman Azhar Muhammad Dali, setiausaha politik bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu pada 7 Julai lalu. Pengerusi Biro Undang-Undang atau Kanun Parti Amanah Negara, Dr. Zulkarnain Luqman menjelaskan situasi sebenar mengenai kes dalam satu kenyataan media. Pihak Kanun dimaklumkan bahawa rumah Azhar digeledah antara jam 2 hingga 5 pagi dan pejabatnya di Wisma Amanah Negara di Kuala Lumpur juga turut digeledah selepas itu pada kira-kira jam 5.30 pagi 8 Julai 2020. Kedua-dua penggeledahan ini dibuat tanpa ada sebarang waran penggeledahan diserahkan kepada pemilik premis.
Kanun mengecam tindakan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM yang melakukan penggeledahan tanpa waran dan laporan palsu pihak media. Tindakan SPRM yang telah menggeledah rumahnya ketiga keluarganya tiada di rumah pada waktu dini hari seolah-olah beliau adalah seorang penjenayah yang terlibat dengan kes jenayah besar seperti 1MDB adalah dikesali dan tidak mencerminkan sifat profesionalisme SPRM. Tambahan lagi, tiada wang tunai pelbagai mata wang bernilai lebih RM70,000 disita daripada rumah beliau atau pejabat Wisma Amanah sebagaimana yang dilaporkan media. Ini adalah berita fitnah atau palsu dan bersifat malafaide atau berniat jahat terhadap sekpul berkenaan, ujar Kanun dalam kenyataan media tersebut. Menurut Kanun, setiausaha politik berkenaan telah hadir dengan niat baik pada petang 7 Julai 2020 ke pejabat SPRM apabila diberitahu bahawa beliau diminta hadir untuk membantu siasatan sebagai saksi kes dan bukanlah suspek terhadap kes yang sedang disiasat. Kanun ingin mengingatkan SPRM bahawa seseorang suspek mempunyai hak yang berbeza dengan seorang saksi yang mana jika beliau hadir sebagai seorang suspek, sepatutnya beliau dibenarkan untuk membawa peguam bersamanya dan diberitahu alasan penangkapan terlebih dahulu. Dikhawatiri tindakan-tindakan tidak profesional SPRM seperti di atas akan menyebabkan SPRM dilihat oleh orang ramai sebagai alat pemerintah yang berniat jahat kepada pembangkang, khasnya menjelang persidangan Parlimen pada 13 Julai 2020. Adalah menjadi harapan Kanun bahawa imej SPRM terus dijaga dan tidak dicemari kerana keyakinan pihak awam terhadap SPRM sebagai badan yang bebas dan profesional serta komited adalah penting dalam usaha memerangi rasuah di negara ini. Kanun juga menyatakan kekesalan dan menyelar laporan media tidak tepat khasnya daripada portal Free Malaysia Today yang diterbitkan pada 8 Julai 2020 yang bertajuk MACC NEPS Matsabus 8 over 56 million ringgit project cash seized. Laporan tersebut menggambarkan seolah-olah Azhar bersalah dan sejumlah wang tunai yang bernilai RM71,729 iaitu RM20,650 dan $7,293 Singapura, manakala $695 Australia, $606 Amerika, £3,520 sterling dan juga €200 serta 400 bahts bersama dokumen berkaitan projek kementerian dirampas daripada beliau. Sedangkan menurut Kanun, dalam prosiding reman pada 8 Julai 2020 itu, terdapat dua lagi suspek yang direman, termasuk seorang pegawai tentera yang berpangkat besar. Pegawai tentera tersebut telah menjalani tahanan reman sebelumnya dan ini adalah reman kali kedua baginya. Kegagalan media itu menyebutkan dua suspek lain serta rampasan itu didapati daripada siapa menunjukkan niat tidak baik dan profesional media terhadap setiausaha politik tersebut khasnya dan kepada Parti Amanah Negara secara amnya, kata Kanun. Kanun juga melahirkan rasa hairan bagaimana pihak media boleh mendapatkan nilai dan pecahan yang terperinci berkaitan jumlah rampasan itu. Ini mustahil diperolehi pihak media kecuali ada orang dalam yang membocorkan maklumat fail bagi tujuan mensensasikan berita tersebut dan pada masa yang sama mencemarkan Parti Amanah Negara dan Pakatan Harapan. Kebocoran maklumat sedemikian tidak seharusnya menjadi amalan mana-mana pegawai kerajaan dan pihak SPRM perlu mengetatkan SOP mereka supaya kebocoran maklumat yang boleh mendatangkan penganiayaan terhadap mana-mana pihak tidak akan berlaku. Di samping itu, rakyat yang mendamparkan integriti bersetuju dengan Kanun ingin menyeru pihak SPRM segera mendapatkan surat akuan perisytiharan harta daripada semua anggota pentadbiran kerajaan khasnya Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh ahli Parlimen Perikatan Nasional seperti yang telah mereka janjikan. Integriti bukan hanya cakap-cakap sebagai halwa telinga tetapi amalan yang dicatat oleh malaikat. Ketua Bahagian UMNO Batu Pahat, Datuk Dr. Puan Zarkasi berkata UMNO tidak boleh dijadikan pajak gadai kerana jawatan Perdana Menteri. Cukuplah UMNO dijadikan pajak gadai oleh mereka yang melompat masuk PPBM kerana mengejar jawatan menteri, timbalan menteri dan peruntukan pembangunan, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook miliknya. Puan mengaitkan politik pajak gadai ini dengan pemilihan Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Seterusnya beliau melahirkan rasa amat pelik apabila Datuk Seri Hadi Awang dan Tan Sri Anwar Musa mencadangkan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai
sebagai calon Perdana Menteri untuk pilihan raya umum ke-15. Menurut beliau, keahlian Parti UMNO dan PAS hampir 5 juta orang, manakala keahlian Parti Bersatu tidak sampai 100,000 orang. Justru cadangan Tuan Guru Haji Adi Awang dan juga Tan Sri Anwar Musa itu seolah-olah jawatan Perdana Menteri boleh dipajak gadaikan, katanya. Beliau membandingkan situasi UMNO Barisan Nasional dan Keadilan serta DAP yang bersetuju memilih Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Lihatlah kepada parti besar seperti PKR dan DAP yang telah pajak gadaikan jawatan Perdana Menteri kepada Bersatu. Akhirnya, mereka yang kena gadai. Kata Puat, jika pemimpin tidak mampu berfikir, berilah akar umbi yang fikirkan. Beliau juga mengingatkan UMNO bahawa konsensus Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT dan pandangan ahli di bawah perlu dihormati. Keputusan besar seperti memajak gadai jawatan Perdana Menteri kepada Bersatu perlu mendapat persetujuan dari akar umbi. Jangan apa yang terjadi kepada Pakatan Harapan terjadi kepada Muafakat Nasional. Apatah lagi, rakyat masih tertanya-tanya Muhyiddin Mahathir ini kawan atau lawan, tegasnya. Sikap antagonis Puat terhadap Bersatu tidak terhenti setakat itu. Dalam satu hantaran selepas itu, beliau menyerang Menteri Bersatu, Datuk Dr. Latif Awang yang sebelum ini mengatakan UMNO Sabah tidak laku. Beliau menyindir menteri berkenaan yang berkata tidak main Facebook, Twitter dan WhatsApp. Kenapa? Takut kena kritik atau tidak mahu memudahkan rakyat menyampaikan masalah kepadanya? Apa jenis menteri Bersatu macam ini? Soalnya, Puat mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut difitnah dan dikata gila semasa berdakwah dan dilontar dengan batu di Taif. Mujur Dr. Latif tidak dibaling dengan batu dan telur busuk walaupun mengata UMNO sebagai sarkas dan tidak laku di Sabah, katanya. Apa yang ditulis oleh Puat itu dipercayai lontaran isi hati akar umbi UMNO yang tidak berpuas hati dengan layanan Bersatu terhadap Parti Melayu itu. Dapat dilihat melalui kenyataan Puat bahawa UMNO tidak akan berkompromi dalam pengagihan kerusi-kerusi dengan Bersatu. Sedara Latif, di Mersing PPBM hanya ada 5 cawangan. Lakukah itu? Nak tanya PM, nak simpan lagikah menteri macam ini? UMNO Mersing mesti bertegas ambil balik kerusi Mersing. Tengok siapa yang laku. Begitulah kualiti menteri yang menggadaikan UMNO untuk melompat ke Bersatu. Jika dipadankan dengan analogi pajak gadai yang disebut oleh Puat, Mersing merupakan antara kawasan yang digadaikan oleh pelompat parti yang masuk ke Bersatu. Jelas pemimpin UMNO Johor ini tidak mahu Mersing terus tergadai di tangan Bersatu. Walaupun ini kenyataan pemimpin UMNO, tetapi mesej yang disampaikan itu terpakai untuk semua aktivis politik di negara ini. Jangan gadai jawatan Perdana Menteri, jangan gadai politik, jangan gadai Speaker Dewan Rakyat. Akhir sekali, jangan gadai agama, maruah diri, bangsa dan negara serta integriti rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.